lagi kita di channel Cikgu Nia Esi. Oke, baik. Video kali ini Cikgu masih bawa sejarah tingkatan 2 bertajuk bab 1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman. Maksudnya di sini untuk tajuk kali ini kita tengok Kerajaan Alam Melayu, di mana kerajaan-kerajaan alam Melayu ni dia sememangnya telah wujud satu zaman dengan tamadun-tamadun dunia. Baik, kita tengok ke dalam Okay, untuk pengenalan, kita akan nampak ada 4 tajuk kecil di dalam bab 1.4 ini. Pertama, kita tengok kerajaan luar yang sezaman. Yang kedua, hubungan perdagangan. Maksudnya sini kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar yang sezaman. Yang ketiga, hubungan keagamaan. Yang keempat, hubungan diplomatik. Nanti kita tengok apakah maksud setiap hubungan yang dijalinkan oleh kerajaan alam Melayu ini dengan kerajaan-kerajaan di luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Jadi sebagai pengenalan, kita akan tengok juga di mana kerajaan alam Melayu ini telah wujud sezaman dengan kerajaan luar yang lain. Jadi pada masa yang sama, kerajaan alam Melayu ini membangun dan maju setanding dengan kerajaan-kerajaan di luar. Jadi kalau kita tengok kerajaan alam Melayu ini, bagaimana mereka boleh berhubung dengan kerajaan-kerajaan di luar sana? Melalui 3 cara, iaitu melalui hubungan perdagangan, hubungan keagamaan, dan yang terakhir adalah melalui cara hubungan diplomatik. Ini tajuk yang pertama, kerajaan luar yang sezaman. Jadi untuk yang ini kita akan tengok 3 masa yang berbeza, iaitu abad pertama, kerajaan yang wujud pada abad pertama. Yang kedua, abad ke-9. Yang ketiga, abad ke-14. Jadi kita tengok, ini merupakan kerajaan peta kerajaan yang wujud pada abad pertama. Jadi kalau tengok peta ini ada di dalam buku teks. Jadi untuk kerajaan yang wujud pada abad pertama, kerajaan alam Melayu adalah kerajaan Funan. Kerajaan Funan ini telah wujud satu zaman dengan kerajaan-kerajaan yang hebat di luar sana. Antaranya Empayar Rom. Kemudian ada Empayar Parsi. Yang ketiga ada Empayar Kushan. Yang keempat adalah dinasti Han. Jadi empat kerajaan ini merupakan kerajaan yang wujud satu zaman dengan kerajaan Funan pada abad yang pertama. Jadi boleh kita rumuskan dalam jadual, kerajaan alam Melayu yang ada pada abad pertama adalah kerajaan Funan, di mana telah wujud satu zaman dengan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan, dan juga dinasti Han. Kita tengok yang kedua, pada abad ke-9. Jadi kalau kita tengok pada abad ke-9, kerajaan alam Melayu yang wujud adalah Sriwijaya, Angkor, Champa. Jadi 3 buah kerajaan ini dia wujud satu zaman dengan Empayar Byzantine di sebelah barat. Kemudian diikuti oleh kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga adalah kerajaan Chola di India, dan dinasti Tang.
Jadi kalau kita tengok rumusan yang boleh kita buat adalah 3 buah kerajaan alam Melayu telah wujud pada abad ke-9 sezaman dengan kerajaan luar. Ada 4, iaitu Empayar Byzantine, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Chola, dan Dinasti Han. Jadi kita tengok yang seterusnya, abad ke-14. Kerajaan yang ada adalah kerajaan alam Melayu, iaitu Angkor, Champa, dan juga Majapahit. Jadi 3 buah kerajaan ini telah wujud sezaman, yang pada ketika itu adalah kerajaan Turkmenia, diikuti oleh Empayar Mughal, Empayar Mughal yang besar di sebelah utara, diikuti oleh Kesultanan Delhi di India. Jadi kalau kita tengok rumusan yang boleh kita buat adalah kerajaan alam Melayu ada 3, Champa, Angkor, Majapahit, dan untuk kerajaan yang luar sezaman dengan kerajaan alam Melayu pada ketika itu adalah kerajaan Turkmenia, Empayar Mughal, dan juga Kesultanan Delhi. Baik, kita tengok yang seterusnya, tajuk yang kedua, hubungan perdagangan. Jadi mengapa kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang wujud sezaman dengan kerajaan alam Melayu? Ada 2 sebab, 2 faktor, iaitu kedudukan kerajaan alam Melayu yang strategik, di mana kerajaan alam Melayu ini dia terletak di laluan perdagangan timur ke barat ataupun dari barat ke timur. Jadi maksudnya pedagang-pedagang akan melalui kerajaan alam Melayu ini. Yang kedua adalah disebabkan oleh kekayaan hasil bumi yang ada pada kerajaan alam Melayu ini. Secara tidak langsung, kedua-dua ini menggalakkan kerajaan alam Melayu untuk menjalankan perdagangan. Jadi hubungan perdagangan ini menyebabkan wujudlah jalinan antara sebuah kerajaan dengan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Baik, ini peta di mana menunjukkan hubungan perdagangan dijalinkan antara kerajaan alam Melayu di alam Melayu, yang kotak berwarna kuning. Kemudian menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengannya. Di bahagian petunjuk kita ada anak panah berwarna biru. Anak panah berwarna biru bermaksud pedagang-pedagang luar di luar alam Melayu. Mereka datang berdagang ke alam Melayu. Jadi kalau kita tengok pergerakan anak panah di peta, dia merangkumi kawasan yang luas, daripada timur ke barat. Sebab apa? Sebab kerajaan alam Melayu ini terletak di laluan yang sangat strategik, iaitu di tengah-tengah laluan perdagangan. Baik, yang kedua kita akan tengok anak panah berwarna hijau. Anak panah berwarna hijau ini merupakan para pedagang dari alam Melayu bergerak keluar daripada kerajaan alam Melayu. Jadi boleh kita nampak ini pergerakan anak panah berwarna hijau, di mana pedagang-pedagang kerajaan alam Melayu ini bergerak. Ada yang pergi ke sebelah timur di Guangzhou, ada pula yang bergerak pergi ke sebelah barat, antaranya di Arika Madu. Yang ketiga kita tengok anak panah ketiga, iaitu di mana barangan alam Melayu ini dibawa ke Rom. Jadi Rom adalah negara, kalau kita tengok peta, kerajaan Rom ni terletak di sebelah barat atas. Jadi kita tengok anak panah berwarna ungu ini di sebelah sini. Jadi walaupun Rom ini pedagangnya tidak datang ke kerajaan alam Melayu, tetapi pedagang-pedagang dari luar mereka membeli barang-barang di kerajaan alam Melayu, kemudian mereka membawanya pergi ke sebelah barat. Jadi bermaksud antara contohnya dari Alexandria, dia dibawa pergi ke Rom. Baik, kita tengok yang seterusnya.
hubungan yang kedua adalah hubungan keagamaan. Okay? Jadi secara tidak langsung kalau kita tengok kerajaan alam Melayu ini juga menjalinkan hubungan keagamaan. Jadi secara kalau kita tengok dia mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan agama Islam. Okay? Pada masa yang sama agama-agama ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuklah pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio budaya. Okay, seterusnya kita tengok ini hubungan keagamaan. Ya, jadi dia ada 3 agama tadi kan. Okay, agama Hindu. Okay, di agama Hindu, bagaimana agama Hindu boleh disebarkan? Okay? Jadi antaranya adalah melalui peranan pedagang, para pedagang, peranan tentera dan golongan Brahmin itu. Okay, jadi mereka menyebarkan agama Hindu di kerajaan alam Melayu. Okay, jadi ini bukti, okay, artifak yang dijumpai di Lembah Bujang membuktikan bahawa agama Hindu ini telah sampai ke Lembah Bujang lah, kerajaan Kedah II. Agama kedua adalah agama Buddha. Okay. Jadi kalau kita tengok bagaimana agama Buddha disebarkan di kerajaan alam Melayu, dia melalui cara peranan Asoka, iaitu merupakan pemerintah di Empayar Maurya di India, di mana Asoka ini telah menghantar sami-sami Buddha untuk pergi menyebarkan agama Buddha di luar daripada Empayar Maurya. Okay, jadi ini bukti, okay, di mana artifak ini dijumpai di Lembah Bujang juga di Kedah, membuktikan agama Buddha telah sampai ke kerajaan alam Melayu. Okay. Agama ketiga adalah agama Islam. Okay. Jadi kalau kita tengok selepas datangnya kerajaan Islam, kebanyakan agama-agama sebelum ini iaitu agama Hindu dan agama Buddha mulai kurang pengaruhnya. Okay. Jadi kalau kita tengok bagaimana Islam boleh tersebar, ya, melalui peranan pedagang, peranan pemerintah dan peranan pendakwa itu sendiri. Okay, ini adalah bukti datangnya agama Islam ke kerajaan alam Melayu, di mana ukiran pengaruh Islam ini dijumpai di Beruas Perak, ya, iaitu di berdekatan dengan kerajaan Ganggang Nagara. Okay, baik. Seterusnya adalah hubungan diplomatik. Okay, kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar. Okay, jadi hubungan diplomatik merupakan hubungan politik antara dua buah kerajaan. Okay, jadi pada ketika itu kerajaan yang kuat adalah kerajaan China dan kerajaan India, sebab dua-dua kerajaan ini terletak paling dekat dengan kerajaan alam Melayu, iaitu di Asia, okay, di benua Asia. Okay, jadi hubungan antara China dengan India ini terjalin adalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan. Pada masa yang sama, hubungan diplomatik ini secara tidak langsung membuka jalan kepada perkembangan perdagangan di kerajaan alam Melayu. Okay, jadi kita tengok hubungan kerajaan alam Melayu dengan China. Okay, ini merupakan kerajaan alam Melayu. Okay, kita tengok yang pertama dulu, Funan. Okay, Funan telah menjalinkan hubungan dengan China pada abad ketiga bagi tujuan memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Okay, yang kedua adalah Champa pada abad ketiga juga. Jadi tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan Dai Viet. Untuk kerajaan Sriwijaya, hubungan diplomatik dijalinkan dengan China pada abad ke-7. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengiktirafan. Yang kedua, untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan.
Yang ketiga adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan. Kerajaan Kedatua pula menjalinkan hubungan dengan China pada abad ke-7 bertujuan untuk hubungan perdagangan. Untuk Angkor, pada abad ke-12, kerajaan ini telah menjalinkan hubungan dengan China bertujuan untuk memperkukuhkan persahabatan dan perdagangan. Bagi kerajaan Majapahit, pada abad ke-14, hubungan antara China terjalin bertujuan untuk persahabatan. Ya, kita tengok pula untuk kerajaan Alam Melayu dengan India. Okay, untuk yang ini ada 4 buah kerajaan menjalinkan hubungan dengan India. Tok Funan pada abad ketiga bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan. Tok Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 bagi tujuan mengeratkan hubungan persahabatan dan keagamaan. Bagi Kerajaan Angkor pada abad ke-12 bertujuan untuk hubungan persahabatan, dan untuk Majapahit mereka berhubung dengan Kerajaan India pada abad ke-14 bagi tujuan untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, jadi kalau kita tengok sebagai rumusan, pemerintah Kerajaan Alam Melayu pada ketika itu mengamalkan sikap keterbukaan. Jadi mereka terbuka untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengan mereka. Pada masa yang sama, saling menghormati bagi tujuan untuk membawa kemakmuran ekonomi kepada kerajaan, dan pada masa yang sama juga pemerintah ini bijak mengurus hubungan dengan kerajaan luar. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian kita pada kali ini. Okay. Jadi cikgu tinggalkan latihan di ruangan deskripsi. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye.